Oh, buat semua soal lagi. Assalamualaikum tuan, tak dengar. Dengar? Dengar. Oh, okey. Baru dengar. Tak jatuhkan ni. Saya tak jatuhkan saya punya. Oh. Okey. Okay, alright. So, kalau boleh mute kita. Okey. Alright. So, hari ni ada satu news yang penting lah, iaitu news RBA, Reserve Bank of Australia. Kenapa RBA penting? Kenapa meeting tu penting? Saya ada tunjukkan dekat FB saya. Saya letak dalam grup jugalah. Sebelum berlakunya news, kita kena bersedia sebenarnya. Sebelum keluar news kita dah bersedia. Sebab selepas kita bersedia, kita boleh rangka plan trading tu dengan lebih baik lah. Sebab itulah dalam grup ni saya dah share semalam lagi. Sebenarnya dari minggu lepas lagi dalam grup yang saya ada, saya memang nampak AUD dia akan naik. Okey, kenapa? Saya akan explain kejap lagi. So sebab itulah saya share dalam grup buy AUD CAD, buy AUD JPY. Dua pair ni dah pun menghasilkan profit lah. Saya dah close sebenarnya sebab tak apa. Saya nak kumpul modal terlebih dahulu. Kejap mana tadi? Okey, dua entry ni dah berjaya lah. Alright. Okey. Kepentingan untuk kita faham keputusan Central Bank tu adalah untuk kita meramalkan satu benda. Ayat yang paling mudah je. Dengan keputusan Central Bank, kita dah boleh tahu support and resistance akan pecah ataupun tidak. Okey, apa yang saya maksudkan adalah kalau Central Bank membuat satu kenyataan yang lebih tegas ataupun boleh lebih meyakinkan, mengatakan ekonomi baik, kita akan ubah interest rate, support resistance akan break. Kalau dia menghampiri support tu akan break. Kalau menghampiri resistance akan break. Okey, saya ada satu group lah, personal coaching group yang memang yang lain lah, dia nak personal. So petang tadi saya share dekat sini contoh Okey, saya ada share satu idea trading pair AUD GBP AUD. Okey, saya kata pair GA petang tadi dia menghampiri kawasan support. Di bawah tu support. Yalah, kalau orang faham teknikal tu penting. Saya tak pernah kata teknikal tak penting. Cumanya saya support dengan fundamental. Okey. Itu kawasan support. Dan saya kata kalau tengok kepada keputusan, tak ada benda yang terlalu positif pun tentang RBA ni. Maksudnya kalau tengok dia kekalkan interest rate, dia masih lagi nak menunggu yield curve target tu sehingga April 2024. So tak ada benda yang terlalu bombastik ataupun mereka mengatakan inflation dia orang pun tak berapa tinggi, 1 point something je, tak menepati sasaran, tak mencapai sasaran mereka pun. So benda tu saya nampak okey. Secara fundamentalnya AUD ni tak berapa strong pun. Dia hanya kita katakan sebagai biasa je. So bila saya faham AUD tak berapa nak strong sekali, tak berapa nak strong, support tu tak akan break. Kenapa saya pilih GBP AUD? Okay, saya ada kaitan dengan inflation, trading ekonomi. Dia simple. United Kingdom inflation rate. Okay, tengok chart line. Inflation untuk GBP adalah lebih baik. Kalau baca ke atas ni pun consumer price inflation rate tu dia naik antara yang tertinggi. Dan secara sentimennya hari ini keluar satu kenyataan yang dikeluarkan oleh rasanya Perdana Menteri UK. Mereka nak buka, kalau siapa nak pergi EPL, nak tengok EPL 100% boleh pergi ke capacity stadium. Kalau sebelum ni hanya beberapa persen je. Sekarang ni dibenarkan sampai pack stadium tu. So benda tu mereka kembali membuka ekonomi. So itu satu win faktor yang boleh memberi kesan positif kepada ekonomi UK. Okay, so saya nampak inflation di UK adalah 2%.
inflation di Australia hanya sekitar 1.1% saja, tak capai apa yang mereka nak sebenarnya. Okey, dia sebenarnya nak lebih tinggi. Biasanya kan central bank dia nak pergi 2%. Kebiasaannya kebanyakan bank dia nak mensasarkan 2% inflation. So saya lihat dengan keputusan hari ini, mereka kata tak nak naikkan interest rate, kekalkan interest rate, itu dah dijangka. Memang mereka nak kekalkan interest rate. So AUD tak ada kekuatan yang kita katakan sebagai kekuatan penuh lah. Okay, so bila saya nampak benda tu, bila saya faham benda tu, saya share pada tadi, ini sebab ini personal coaching, saya kata peluang buy tu ada di dalam kotak tu. Kenapa? Secara fundamental ni tak akan break. Kalau kita tak faham fundamental, kita faham technical, yes, ada orang kata lah tak perlu fundamental pun, tak apa, kita faham technical itu kawasan support. Tak, kita menyokong. Kawasan technical disokong oleh faktor fundamental, susah nak break ni. Kenapa? Tak ada booster dari pihak AUD. Apa itu booster? Tengok balik karikatur yang saya buat, kartun komik yang saya buat ni, ini penting. Ni yang saya buat tu, yang pasal orang angkat berat tu. Sekejap. Saya sengaja buat apa nama dia? Kartun ni, komik ni supaya semua orang boleh rujuk balik apa yang saya sampaikan ni. Kenapa saya kata AUD tak akan break? Sebab untuk break kawasan resisten merah tu, mereka memerlukan double protein. Maksudnya memerlukan booster. Booster tu apa? Booster tu dalam istilah fundamental tu, mereka begitu yakin dengan ekonomi. Kenapa mereka yakin ekonomi? Inflasi tinggi. Macam Fed, Federal Reserve, 3 minggu yang lepas, bulan lepas, mereka umumkan mereka nak ubah interest rate dalam masa terdekat, bukan sekarang lah. So itulah booster. Keyakinan, memberi keyakinan kepada global, mereka nak naikkan interest rate. Tetapi untuk kes AUD, dia orang tak ada booster. Maksudnya, tak ada booster, dia kawasan tu tak akan break. So bila tak akan break, peluang untuk ambil kawasan buy di dalam kawasan ni. Kita ada kefahaman teknikal disokong oleh kefahaman fundamental, di mana secara fundamentalnya GBP lebih baik berbanding AUD. Inflation GBP lebih tinggi berbanding AUD. Dan dalam masa sekarang, news yang paling dekat, AUD tak ubah interest rate. Mereka kekal dengan polisi semasa, polisi yang mana meletakkan interest rate pada kadar yang rendah je. So no reason untuk break ni. So chances kita untuk ambil buy kat sini adalah lebih tinggi berbanding kita membuat jangkaan jatuhan panjang akan berlaku. Saya akan membuat jangkaan jatuhan panjang akan berlaku kalau RBA mengatakan sebaliknya. Okey, ekonomi kita okey, inflation kita mencapai sasaran. Kita akan menaikkan interest rate dalam masa yang dekat, tahun depan, awal tahun depan. Kalau itu kenyataan yang keluar, saya tak akan ambil buy. Saya akan jangkakan jatuhan akan berlaku lagi sampai sini. Sekarang benda tu tak berlaku. So, saya nampak peluang buy tu ada. Sebab tu saya share. Saya tak share dalam grup je. Kenapa saya tak share dalam grup kita? Sebab saya, ini pengenalan. Masih ada yang dah join tapi belum buka account. Saya memerlukan komitmen anda untuk buka account anda saya dan aktif berdagang di dalam account tersebut. Saya taklah minta sampai $1,000, $100 saja. Kalau tak pun tak apa. $50 pun okey. As long as aktif. Supaya komitmen tu ada di dalam daripada saya kepada anda kepada saya. Dua pihak. Kalau satu pihak, lama-lama saya akan jadi malas nak buat. Tapi kalau anda komit kepada saya tak ada reason untuk malas. Saya kena share semua yang saya faham. Okey, sebab tu saya juga share yang sebab personal coaching adalah benda dia dah bagi komitmen saya, bagi komitmen kepada saya. So saya kena bagi reply back. Saya tunjuk entry saya kat sini. Okay. So beliau follow dan alhamdulillah sekarang ni harga membuat rejection. Kenapa? Chances untuk reject lebih tinggi. Kenapa? Benda ni tak ada. RBA tak umum pun untuk naikkan interest rate. RBA hanya kekalkan keadaan semasa saja. So tak ada booster yang boleh menyebabkan harga break kawasan support ini. Faham So saya pun dia naik dah 70 pip pun dah okey. Kita dapat AUD CAD, saya dapat AUD CAD, saya dah close AUD CAD saya dah dapat kita orang buy daripada sini ke sini dalam 90 pip ke 100 pip pun dah okey. As long as profit.
Okay, saya dah dapat hari ni dalam 300 lebih lah US dollar. Entry saya buat pada awal minggu. Pair AUD CAD ni saya dah share dekat FB saya. Buy. Tak silap saya lah. Nanti carilah. Saya banyak share kat FB, boleh tengok FB saya. Okay, reason tu kenapa saya buy, semuanya ada reason di belakang. Saya reason nak kata, kadang-kadang orang tak faham, orang kata cukup dengan teknikal. Saya setuju, cukup dengan teknikal. Tapi kalau anda faham fundamental, anda ada keupayaan double sebenarnya. Double keupayaan membaca pasaran. Okay, saya ada satu lagi. Pair US oil. Alhamdulillah, dah jatuh. Alright. Kalau nak katakan saya US oil tu, saya sebenarnya angkat SL saya daripada sini, angkat ke atas. Okay, kenapa saya angkat? Sebab tu dalam silibus yang saya nak buat, yang ni untuk coaching sebenarnya. Okay, silibus saya ada satu part yang saya selalu mention, persediaan untuk memperbaiki idea dagangan. Apa yang saya maksudkan dengan memperbaiki idea dagangan? Kita ada satu kelemahan. Trader ni ada satu kelemahan, iaitu kita tak boleh nak predict 100% tepat. Kita mesti ada some error sebenarnya. Okay, apa yang saya maksudkan dengan error, dia ada kaitan dengan kartun yang saya buat. Kartun yang angkat berat tu. Okay. Alright. Okay, saya katakan Lehman ni lepas dimakan protein, dia boleh angkat lebih daripada sebelum. Dia boleh angkat maksimum sampai 75 kg. Saya kata lebih-lebih pun 78 kg. Saya tetap mention dia ni. Kenapa saya tak stick saya kata maksimum 75? Sebab dalam market pun dia ada satu istilah last push. Mesti ada dalam istilah market last push. Kalau kita dalam dunia trader ni, kita ada istilah SL hunter kan. Benda yang sama, kita kena bersedia sekiranya ada last push sebenarnya. Kenapa Lehman boleh angkat 78 kg? Ada satu extraordinary power. Maksudnya dia dah berkata 75, tapi masa tu dia masuk kontes, orang bersorak ke apa, girlfriend kat depan ke, so dia ada some effort untuk lebihkan 78 kg. Sama dengan market. Market walaupun kita jangkakan the last price boleh pergi 75, sentiasa backup. Mungkin dia pergi 78. Mungkin itu yang dikatakan sebagai SL hunter. Tetapi dia tak boleh pergi simply sampai 100. Kenapa? Untuk pergi ke sampai 100, dia memerlukan double protein lagi. Satu protein dia boleh pergi 75, paling tinggi pun 78, rajak sikit je. Sebab tu dalam US oil, saya sebenarnya kan semalam SL saya sini. Alright, saya kata alamak, kan kena SL, saya faham market dia akan jatuh. Kenapa jatuh? Okey, pasaran minyak ni anda kena faham dia punya fundamental. Dia sedikit berbeza dengan pasaran currency. Currency, indeks, komoditi, saham, kripto masing-masing ada fundamental masing-masing. Kita boleh faham. Okay, fundamental ni apa? Fundamental ni kalau saya nak anda letak tepi otak yang mengatakan fundamental ni adalah buka kalender forex, cari news. Bukan. Itu one part. Fundamental adalah apa sebenarnya berlaku dalam pasaran. Okay, forex, fundamental forex adalah dia adalah pasaran yang dikawal. Dia ada resisten, dia ada support. Okay, negara perlukan mata wang yang stable. Central bank yang mengawal. So, bila kita faham yang tu, sebab tu dalam pasaran mata wang saya suka tunggu central bank. Sebab bila central bank dah masuk campur, saya nampak dia tak akan break supportnya. Sebab central bank pun tak nak mata wang dia mahal. Kita dapat keputusan. Meeting tu dah keluar, kita nak kekalkan interest rate pada kadar rendah. Maksudnya dia tak nak mata wang dia mahal. Dia nak mata wang dia murahkan sikit lah. Sebab apa negara nak mata wang murahkan sikit? Nak naikkan ekonomi. Maksudnya bila mata wang murah, bukan terlalu murah dalam kadar yang dirasakan terbaik, optimum lah dikatakan. So, barangan dalam negara boleh dieksport keluar. Kalau mata wang terlalu mahal, orang negara luar tak akan beli barangan di dalam negara tersebut. Dia tak boleh terlalu murah sampai mengganggu kos. Dia perlu optimum. Sebab tu mata wang dia sentiasa bergerak dalam satu ni. Sekejap, saya ada buat kot. Sekejap. Mana itu next comment kot. Mata wang dia fundamental mata wang tu macam mana? Nanti saya buat, nanti tengok dekat FB.
Lepas tengok baru faham kenapa. Kenapa mata wang dia bergerak macam tu. Kenapa saham bergerak sehala, kenapa indeks sehala dan sebagainya lah. Okay, so kejap dalam grup kita untuk yang sini tempat belajar trading tu, saya share semalam peluang trading AUD CAD 3 saya share. Okay, first saya buka, satu saya share buy AUD CAD, dua saya share short sell US oil, dan tiga saya minta kita buy AUD JPY. Tiga-tiga dah menghasilkan profit. Okay, grup ni bukan tempat untuk anda ambil signal tanpa faham. Saya lebih suka saya explain dulu kepada anda semua. Lepas explain, baru saya bagi signal. Saya tak nak saya bagi signal, follow je signal. Tak akan berjaya. Sebab apa? Bila certain timing, korang tak tahu macam mana nak counter market tu. Okay, siapa yang dah join group yang lebih awal, saya dah tunjukkan yang saya kata GBP JPY akan naik. Dekat FB saya ada tunjuk buy GJ. Okay, dalam FB minggu lepas daripada dekat sini. Di sini lah saya kata buy GJ. Kenapa saya minta buy GJ? Okay, kat sini. Sebab saya nampak harga dia akan naik disebabkan oleh keadaan fundamental GBP lebih baik berbanding JPY. Dan di sini adalah kawasan channel. So harga naik lebih kurang dalam 100 pip dan kita dah close lah pun. Okay, so masa saya minta entry hari tu, entry saya kat sini sedikit lari. Kenapa saya masuk situ? Saya mengambil entry point kat sini lebih kurang. Okay, tapi price drop. Bila drop, kalau anda tak faham market, tak faham plan trading, mungkin okay, alamak ini dah tak valid. Dia tak ada istilah tak valid. Dia adalah kita faham market. Kita nak mencari ketepatan 100% tak dapat. Tapi apa yang kita boleh buat adalah bersedia untuk memperbaiki idea dagangan. Sebab tu saya bagi tahu kepada personal coaching, benda yang paling penting untuk anda faham benda ni. Kalau kita kuasai fundamental, kita kena kuasai technical ni, kita tak boleh nak win to 100% tepat. Kita kena faham, mungkin ada last push. Okay, so saya ajar benda ni. Sebab tu entry saya untuk GA tu, alright, dia ada berperingkat. Sebab saya tahu, okay, price dia akan naik atau dia tak break lah. Saya tak kata dia nak naik jauh. Dia tak akan break sebab chances untuk reject tu lebih tinggi. Okay, sebab RBA dah umum dia tak akan ubah interest rate. Okay, tapi jangan masuk sekarang. Okay, sebab kenapa saya kata jangan masuk sekarang? Anda kena faham. Kena mencari kawasan entry. Dia ada beberapa rules untuk kawasan entry. Sebab kalau anda masuk sekarang pair GA ni, dia ada satu kita tak tahu sebab kat sini adalah resistant. Itu bukan kawasan untuk masuk. Okey, dekat bawah adalah tempat untuk masuk. Kenapa? Ini adalah kawasan zone technical lah. Saya rasa semua orang tahu pasal technical. Okey, saya rasa semua orang tahu pasal technical. Saya tak nak explain lebih-lebih. Okey, tapi dengan kefahaman fundamental, kita boleh dapatkan entry macam ni. Okey, saya malah fikir panjang, saya tutup semua. Alright, cukup. Sebab apa? Saya nak tunggu malam ni, kita ada satu lagi news, iaitu yang penting pada saya malam ni. Mana Okay, FOMC minute. Oh, bukan malam ni esok Okay, 8 Julai. Saya ingat malam ni. Okay, FOMC minute yang saya tunggu sebenarnya. Ini akan memberi kesan kepada pasaran USD, gold, peluang trading ada dekat sini. So, dalam cara saya trade adalah dalam seminggu, saya jarang trade, bukan hari-hari, bukan tak boleh trade hari-hari. Kita menunggu peluang. Ada peluang, kita discuss, kita buat mapping betul-betul, kita cuba buat bacaan fundamental, dah faham, baru kita masuk. Dapatkan entry yang berkualiti tinggi. Okay? Malam ni hanya mungkin still lagi pengenalan.
Okey, berapa lama ketahanan fundamental untuk kita predik berapa jauh dia boleh pergi? Okey. Nak tanya berapa jauh dia boleh pergi. Okey, saya kena ambil contoh. Kita ambil contoh pair UJ. Ini adalah contoh-contoh klasik yang selalu saya guna. Rasanya semua orang tahu tentang polisi kewangan yang glamour diguna pakai oleh Bank of Japan, iaitu ultra loose policy. Okey, apa yang dimaksudkan dengan ultra loose policy? Mereka cut interest rate. Cut interest rate sehingga negatif. Okey. Rasa-rasa mata wang akan jadi kuat atau lemah? Confirm lemah. Sebab interest rate dipotong. Ini Bank of Japan Okey, kenapa Bank of Japan cut interest rate? Sebab mata wang mereka mahal. Bila mata wang mereka mahal, Bank of Japan masuk campur untuk rendahkan nilai mata wang. Kawal supaya jangan mahal sangatlah. Rendahkan kembali. Okey, ini untuk ilmu anda kena faham. Okey, benda ni jarang berlaku, tapi kalau berlaku kita akan dapat benda tu. Saya dapat tahun 2018 di mana saya boleh predik pergerakan tu 2 tahun bergerak. Okey, menjawab persoalan kepada tadi yang ditanya tadi, Zaham tadi. Berapa lama? Dia depend kepada keputusan. Kalau keputusan macam RBA hari ni, pada saya dia bukan keputusan yang penting pun. Keputusan yang biasa-biasa saja. Sideway akan berlaku je. Sideway macam ni. Tetapi kalau benda ni berlaku di ultra, tahu berlaku bila? Dia berlaku kat sini. Okey, kenapa berlaku kat situ? Apa yang berlaku kat sini? Okey, secara teknikal, rasanya yen mahal ke murah? Di sini maksudnya yen menjadi sangat mahal. Bila yen mahal, Bank of Japan pening kepala. Kenapa? Ekonomi sedikit menguncup. Kenapa? Jepun adalah negara pengeluar. Kalau yen mahal, orang tak beli barang kat Jepun. Orang beli dekat Taiwan, China dan Hong Kong. Sebab itu adalah pesaing. Bank of Japan terpaksa masuk campur, rendahkan nilai mata wang. Macam mana mereka buat satu polisi kewangan yang ultra loose. Cut interest rate sehingga negatif. Kesan dia makan tahun. Sampai sekarang kesan dia. Still, yen masih rendah. So, menjawab persoalan tu, dia bukan berapa lama. Dia berapa besar keputusan tu. Untuk hari ini, untuk kes RBA, keputusan biasa saja, kekalkan sahaja. Tak ada benda yang bombastik pun. Okey, so pada saya, benda tu kita akan bincang dari masa ke semasa. Saya akan explain lebih detail apa itu keputusan, macam mana nak faham keputusan dan sebagainya. Lepas tu kita akan olah dari segi sudut entry. Nak ambil keputusan trading kat mana? Okay. Sekejap, ada soalan lagi tak? Okay. Alright, sekurang kena faham. Kalau ada soalan boleh tanya sementara ada kelas ni. Cuma saya nak ulang sekali lagi kalau boleh. Dia sebab saya pun banyak buat kelas free sebenarnya. Buat kelas free. Cuma kalau kelas free, group free, dia ada satu kelemahan, iaitu saya tak ada motivasi sebenarnya untuk meneruskan. Bila saya tak ada motivasi, saya akan ada masa saya share, tak ada masa saya biar. Sebab saya tak nak dia kena ada two way. Maksudnya saya contribute, anda juga contribute. Aktif pada link saya. Kalau nak free, kat FB saya memang bersepah saya bagi free. Okay. Cuma kalau boleh buka mana ni kat sini boleh buka entry, boleh buka account bersama saya. Okay. Kalau ada masalah ke apa, boleh contact saya. Sebab saya adalah staff kepada CDG Global. Jangan risau, inilah broker yang memang valid. Memang TikTok valid. Kita orang ada satu program yang besar. Ni saja nak sembang. Pasal entry jangan risau. Jangan kalut untuk entry. Saya ada banyak lagi entry punya, confirm. Okay, ini projek besar. Saya bawa projek ni kepada orang yang penting negara. So,
Kalau saya tak yakin dengan CDG, saya tak akan bawa benda ni. Ini projek yang besar lah. Ini saja saya nak share. Cumanya kalau boleh buka account dengan saya, of course, kalau boleh aktif lah. Kalau korang trader, mesti korang aktifnya. Mesti korang trade juga. Kalau tak nak, katakanlah ada $1,000. Dah biasa dengan broker lain, broker A. 900 letak kat sana, 100 letak kat sini. As long as aktif. As long as saya tengok, keep on aktif. Ambil ilmu bersama saya, still contribute something. Tak besar pun tak apa. As long as ada two-way communication. Okay, dia simple je. Klik kat situ, buka account. Dalam group tu, saya ada share semalam macam mana nak repo, macam mana nak withdrawal, masa sesi pengenalan tu boleh tengok. Withdrawal ambil masa dalam 24 jam. Kalau ada isu masalah, boleh tengok dalam video tu saya ada tunjuk macam mana nak settlekan masalah anda lah, ataupun direct dengan saya. Ada nombor saya kan, so boleh direct dengan saya untuk saya bantulah masalah anda. Okay. Okay, so untuk FOMC esok macam mana predict untuk preparation? Okay, minggu lepas data bercampur-campur. Okay. Kalau siapa yang follow saya, bulan lepas FOMC, saya tulis kat sini, saya tunjuk. Ini saya punya website. Mana bulan lepas di mana saya buat jangkaan FOMC akan menyebabkan USD mengukuh. Okay, kalau tak tengok kat sini, boleh semak ke FB saya. Saya pernah tunjuk yang ini masanya untuk buy US dollar. Alright, so bila saya buat kenyataan tu, antara pair yang saya aim adalah GU. Okay. Nanti saya share dalam grup. Saya kena cari dekat Facebook. Sebelum dan selepas FOMC bulan lepas. Alright. Ini secara teknikal Saya nampak sideway ni. So bila saya nampak macam tu, ini R resistant lah. Okay. Ini pun R resistant. Okay. Bulan lepas FOMC harga berada di sini. Harga berada di sini. Saya dah war-warkan dekat FB yang FOMC akan ambil keputusan penting yang akan menyebabkan USD mengukuh jauh, iaitu bila kita semak inflation tinggi. Boleh tengok nanti scroll lah, bulan ni bulan 6, scroll bulan 5 punya, bulan 7, bulan 6, bulan lepas. Scroll saya punya, saya ada tunjuk satu kenyataan yang dibuat oleh Janet Yellen, itu secretary, menteri kewangan lah untuk US. Mereka gesa Fed untuk naikkan interest rate. So rumours dah berlegar. Sentimen dah masuk, di mana interest rate akan dinaikkan. Dan semasa keputusan tu dibuat, yes, Fed kata kita nak naikkan interest rate dalam masa yang terdekat. Dot plot tu dah dibuat. Mungkin awal tahun depan. Menyebabkan keyakinan pasaran menyebelahi USD. Price jatuh sebanyak lebih kurang 300 ke 400 pip jatuhan tu. Okey, itu kesan untuk keputusan tu. Sekarang ni, untuk break kawasan bawah ni, untuk break support di sini, pendapat saya, kita perlu tunggu next FOMC. Kita perlukan double FOMC. Sebagaimana saya kata double protein dalam saya punya kartun ni, kartun angkat berat tu. Okay, perlukan double booster. Booster tu bila? Booster tu akan datang semasa FOMC next. Untuk Fed minute mesyuarat pada malam esok, apa yang saya jangkakan berkemungkinan besar momentum masih lagi dalam keadaan sell. Cumanya kita kena hati-hati. Saya tak suka sell kat situ. Jujur saya tak suka sell sini. Sebab apa? Ini kawasan support. Saya bimbang harga
dia bergerak macam ni. Okay. Yes, katakanlah saya tak, ini bukan ciri-ciri untuk kita ambil sell dengan mudah lah. Tapi tak bermaksud dia takkan drop. Cumanya saya nampak sideway mungkin ada kat sini. Kalau faham, saya 2-3 minggu lepas lah masa Fed FOMC kat sini, saya asyik bincang untuk buy USD je. Tapi bila dia dah sampai ke sini, saya tak bincang pun pasal USD. Saya bincang pasal AUD. Kenapa? Saya memerlukan booster. Booster ni akan membantu kita menggerakkan market. Kalau kat sini, saya memang nak sell lagi. Saya punya pendapat, GU akan sampai jatuh sini. Pendapat saya lah. Tapi dengan syarat, Fed betul-betul naikkan interest rate. Okay, kenapa interest rate? Apa itu interest rate? Okay, anda kena faham. Dalam ilmu fundamental, dia ada hierarki dia. Hierarki dia, data, prestasi, polisi. Dia simple je sebenarnya. Kenapa saya kata dia simple? Dia jadi susah kalau korang nak jadi analyst. Kalau korang bekerja dengan central bank, dia jadi susah. Sebab tugas analyst, dia kaji semua data, dia come up dengan solution. Kenapa saya tak pernah kaji data ekonomi? Kenapa saya just ambil simply saja? Sebab kalau saya kaji sekalipun data ekonomi, katakanlah lepas kaji 10-20 data ekonomi, saya kata ekonomi baik. Tapi datang pihak yang lebih ada authority. Siapa yang pihak ada authority? Central bank, analyst, governor. Mereka kata tak cukup baik ekonomi ni, tak capai apa kita nak. Kenapa? Sebab mereka ada di dalam circle tu. Mereka adalah pihak yang ada authority, bertanggungjawab untuk jaga ekonomi. Saya trader je. So, saya lebih suka tunggu kenyataan daripada mereka. Kita faham, ekonomi inflation cantik. Tapi kita kena tunggu juga daripada mereka. Mereka kata, okay, ekonomi kita baik. Tak perlu pening kepala. Kalau ekonomi kau baik, kalau inilah masanya untuk aku ambil buy currency tu. So, kita lukis technical. Saya rasa semua orang tahu pasal technical. Technical ni adalah benda yang common. Semua orang belajar. So, masa tu dah gunalah. Buy di support. Mungkin buy trendline. Mungkin buy selepas berlaku engulfing buy. Dan sebagainya. So, dalam dunia trading, saya punya cara membaca fundamental, ada 3 benda. Data ekonomi, prestasi dan polisi kewangan. Dengan cara yang paling simple. Okay. Walaupun paling simple, saya kena explain one by one lah. Memang tak cukup masa untuk malam ni. Okay. So, untuk menjelang FOMC, FOMC minit mesyuarat je, di minit je, minit meeting tu, saya menjagakan kalau dia jatuh pun di sideway kat sini. Lepas di sideway, dia akan ada rejection. Kita memerlukan satu lagi booster, iaitu FOMC. Semak bila FOMC. Okay. Itu saja untuk malam ni. Kalau ada apa masalah, boleh contact saya. Pasal peluang trading, saya akan share dari masa ke semasa. Okay. Selepas saya bagi information, kenapa. Bukan lagi sekadar share anda masuk tanpa faham kenapa. Kena faham kenapa terlebih dahulu, baru follow signal yang saya bagi. Ianya lebih berkualiti. Saya dah buktikan secara live dalam grup ni. Okay. Pagi tadi, semalam, kita dah buat profit 3 pair. 3 market lah. AUD JPY, AUD CAD dan juga pasaran minyak. Alright, so tak apa, ini baru kelas yang pertama untuk kita sesi, untuk yang kali ni lah, semalam pengenalan hari pertama. Kita akan buat lagi mungkin malam esok. Dalam masa sama saya akan share lah idea-idea trading yang berkualiti, yang boleh kita generate profit bersama. Okay, itu je. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.